okey lah, alhamdulillah. 8 orang berjaya masuk. Semua sihat? Apa Takif? Takif sihat? Sihat, cikgu. Sihat, alhamdulillah. Jangan kuat sangat. Sakit telinga cikgu. Okey ya. Okey, untuk tahun ni kita akan buat pembelajaran lah secara atas talian. Keadaan macam ni lah. Kalau cikgu nak bersua muka dengan kamu, kisahnya kita buat keadaan macam ni lah secara Google Meet. Kalau murid tak jelas, cakap cikgu, murid boleh klik pada butang ataupun nak interrupt ataupun murid nak menanya beberapa soalan, murid boleh klik pada butang raise hand tu. Nanti cikgu boleh attention pada murid yang bagi signal ataupun bagi isyarat untuk raise hand tu. Okey ya. So murid semua dah naik darjah 5. So dalam untuk fasa PKP ni kita ada perubahan lah bagi topik-topik yang kita akan belajar. Terutamanya disebabkan oleh sesi pembelajaran kita tidak seperti tahun-tahun yang sebelum inilah. Maksudnya sebelum kita ada wabak COVID ni, sebelum kita menjalankan pembelajaran kita secara biasa, kita boleh mengikuti topik-topik yang dah digubal lah. Maksudnya daripada ikut dalam sama macam dalam buku teks. Tapi disebabkan terjadinya wabak COVID ni, jadi kita berada dalam situasi peraturan kawalan pergerakan. Jadi beberapa topik tu mungkin ada perubahan sedikit lah daripada segi pada segi cikgu dapat pembelajaran nanti. Kita ada langkah-langkah beberapa topik yang tak penting, kita akan langkah. Okay, ya. Dan kita akan teruskan kepada topik-topik yang penting. Okay, nanti cikgu akan tunjukkan sikit topik-topik yang kita akan belajar pada sesi ini. Okay. Sebelum tu semua sihat ya. Dino Good ni siapa dia? Dino Good. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan sukatan ataupun silibus yang kita akan belajar pada tahun ni. Okey ya, Nurmila Saidun belum lagi matikan mic, tolong matikan mic. Okey, dapat apa cikgu share kat tu? Cikgu ada slide. Ni cikgu nak ni lah. Nak masukkan sekatan-sekatan ya yang perlu murid belajar pada tahun 2021. Okay, kalau murid dapat perhatikan yang cikgu tayang ni, dapat lihat tak? Okay, ya. Kurikulum standard sekolah rendah diploma penjajaran, kurikulum sains
Kalau nampak seorang respon, on kan mic. Dia cakap nampak tak? Cikgu tunjuk ni, dokumen ni. Nampak. Okey, bagus. Terima kasih. Siapa cakap tu? Okey, ini adalah kurikulum barulah yang digubarkan bersesuaian dengan fasa PDPR kita ataupun PDPR ni maksud dia pembelajaran dan pengajaran secara atas talian lah di rumah. Okey. Ini cikgu skip. Okey. Okey, ini yang murid akan belajar. Okey. Untuk tema inquiry dalam sains, tajuk 1.0 kemahiran saintifik. Okey ya. Ini kemahiran proses sains. Okey, 1.1 murid boleh baca juga. Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian. Ini di dalam kemahiran saintifik ataupun kemahiran proses sains. Okey ya. Cikgu rasa murid ingat lagi kemahiran proses sains terbahagi kepada dua. Dalam kemahiran saintifik ni terbahagi kepada dua, KPS dan juga kemahiran manipulatif. Okey, yang pertama ni kita akan belajar KPS iaitu kemahiran proses sains. Di dalam kemahiran proses sains untuk tahun 5, murid akan diajar mengenai dengan kita menggunakan kemahiran memerhati, mengelas, mengukur dan membuat inference. Okey ya, ini untuk minggu yang pertama ni. Okey, cikgu akan fokus kepada kemahiran saintifik lah, iaitu kemahiran proses sains. So, kita akan buat latihan berdasarkan kemahiran bagaimana kita nak memahamkan ataupun bagaimana kita nak memahami apa itu kemahiran memerhati. Memerhati kan cikgu dah maklum dah masa kamu dah jam 4, memerhati mesti menggunakan 5 deria. Bukan memerhati setakat faham maksudnya, memerhati hanya menggunakan mata, melihat. Memerhati ni juga kita boleh menggunakan 5 deria kita iaitu memerhati dengan secara mendengar, memerhati dengan secara kita merasa, menyentuh dan juga menghidu atau kita ambil bau dari kita. Itu cara bagaimana kita menggunakan kemahiran memerhati. Bagi kemahiran mengelas, mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti persamaan dan juga perbezaan berdasar ciri sepunya kita mengelas. Contohnya, kita boleh kelaskan ngikut saiz. Okey, saiz kecil kita kelaskan ngikut saiz kecil. Manakala saiz yang besar, kita kelaskan mengikut saiz yang besar ataupun daripada segi kita kelaskan mengikut warna. Itu maksudnya kita buat kelasan. Mengukur dan menggunakan nombor. Okey, dengan menggunakan alat dan unit gawai dengan teknik yang betul. Maksudnya, kita mengukur dan menggunakan nombor. Contoh, kita mengukur dengan menggunakan peralatan, pembaris. Kita tahu skala dia. Ini ukuran dia menggunakan unit sentimeter. Ini menggunakan ukuran unit meter. Okey, jadi kita menggunakan masa dalam berapa jam, berapa minit. Kita tentukan. Tu kita dapat mengukur dan kita dapat menentukan unit-unitnya. Okey, itu kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Membuat inference. Inference ni selalu dah cikgu dah terang dah macam kamu masa tahun 4 dulu pun. Cikgu dah terangkan bahawa membuat inference ni dengan menyatakan kesimpulan awal. Apa itu kesimpulan awal? Maksudnya kesimpulan yang kita buat berdasarkan pengalaman kita sedia ada. Berdasarkan pengetahuan kita yang sedia ada. Okey, ada murid yang tak lagi ya. Ya, sampai situ ada apa soalan?
Kita sampai tadi tentang membuat inference. Membuat inference ni ingat. Kita membuat satu kesimpulan awal ataupun kita buat satu kesimpulan yang kita buat tu berdasarkan pengalaman yang sedia ada ataupun pengetahuan kita yang sedia ada. Itu maksud dia kita buat inference. Okey, lepas pada ni nanti cikgu akan beri kamu latihan dalam bentuk Google Meet. Cikgu akan buat latihan secara atas talian juga. Nanti cikgu akan bagi link dia, murid boleh buat. Kemudian cikgu boleh check, cikgu boleh semak benda tu secara automatik lah. Murid buat, cikgu dapat semak. Okey. Jadi cikgu dah terang dah murid pun dapat lihat tadi. Ada beberapa yang cikgu tunjuk tadi tu. Sesi untuk pembelajaran untuk hari ni pun sebenarnya cikgu nak uji lah. Cikgu nak tengok kehadiran. Alhamdulillah ramai yang dapat join. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okey nampak yang semua dapat join. Yang cikgu tunjuk tadi tu. Okey tak bagi di sini membuat inference dengan menyatakan kesimpulan awal dan penerangan yang sabar bagi suatu kematian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi. Okey, nanti cikgu akan terangkan lebih jelas. Okey, yang seterusnya, kita pergi pada seterusnya, iaitu meramal dengan membuat jangkaan tentang suatu peristiwa dan fenomena. Meramal ni macam biasalah kita ramal adakah benda tu akan jadi baik. Contoh benda tu akan buat keputusan yang merubahkan warna sesuatu. Contohnya larutan, kita letakkan bahan, kita boleh kaji larutan, kita boleh ramalkan sama ada paku itu akan berkarat jika kita dedahkan di kawasan yang mempunyai udara dan juga air. Okey. Itu maksud dia meramal. Berkomunikasi. Berkomunikasi ni bukan hanya bercakap. Komunikasi ni adalah dengan kita merekod maklumat, kita menulis dan sebagainya lah. Kita bagi jawapan kepada guru. Itu adalah berkomunikasi. Bukan sekadar kita bercakap. Okey. Menggunakan hubungan ruang dan masa dengan menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi. Okey. Jadi dia kita menghubungkan sesuatu benda tu ikut kesesuaian dia, ikut ketetapan dia. Okey. Kalau contohnya kalau waktu pagi ni contoh kalau waktu pagi itu dia. Kita menggunakan hubungan ruang dan masa. Lepas tu mentafsir data dengan memilih idea yang relevan tentang objek. Okey, mentafsir. Okey, dengan memilih idea mentafsir ni, dia lebih mendalam lagi setelah kita buat eksperimen, setelah kita buat kajian, lepas tu kita dah buat meramal, kita akan mentafsir adakah betul. Kenapa ramal jadi, kenapa ramalan itu benar. Okey, kita akan tafsir dia. Sebab apa? Kita akan nyatakan sebab-sebabnya. Mengapa dia jadi macam tu. Okey. Seterusnya, mendefinisi secara operasi. Mendefinisi secara operasi ini kita nak memerihal satu tafsiran. Dia berkaitan dengan menafsir tadi tentang perkara yang dilakukan dan diperhatikan mengikut operasi. Maksud dia mengikut operasi, mengikut susun atur di dalam kajian atau eksperimen kita itu. Dengan menggunakan teori-teori ataupun menggunakan prinsip-prinsip sains, kita akan memerihal, mendefinisikan sesuatu benda tu. Kenapa dia jadi macam tu? Okay, nanti cikgu akan terangkan dengan lebih jelas lah. Ini sebagai mukadimah apa yang kita akan belajar untuk pembelajaran kita pada minggu ini dan juga minggu depan. Untuk minggu ni, sesi untuk Google Meet untuk kali ni, cikgu rasa, cikgu sebenarnya pun cikgu macam cikgu maklum kepada murid tadi, kita hanyalah untuk buat pengenalan. Okay, Alhamdulillah cikgu nampak sambutan yang baik. Very good. Lepas tu yang akan datang, insyaAllah pada minggu depan, kita akan memantapkan lagi kelas kita insyaAllah. Cikgu nampak sambutan Pak Ahmad menggalakkan. Very good. Kelas 5 Al-Jazari. Okay, Okay, lepas tu nanti dalam hari ini juga cikgu akan agihkan beberapa latihan secara atas talian dengan menggunakan Google Form.
murid buat je, nanti cikgu dapat semak secara talian macam tahun lepas juga. Okey, cikgu rasa cikgu hanya untuk kali ni je sebab cikgu pun ada kelas untuk tahun 6. Cuma kita pun kita sedia maklum masa kita sekarang ni amat terhad. Jadi kita kena menghargai masa betul-betul. Okey, sebelum cikgu nak akhiri ni ada beberapa soalan. Cikgu bukakan sesi nak tanya soalan. Apa yang tak faham, apa yang murid nak tanya cikgu, boleh tanya. Semua okey? Okey, semua jawab okey. Cikgu boleh nampak kamu kat ruangan chat. Kalau dah okey dah, alhamdulillah. Nanti cikgu akan sediakan tugasan. Untuk hari ni okey, 9 orang berjaya hadir, alhamdulillah. Okay, cikgu harap pada minggu-minggu yang minggu ke depan ni akan meningkat lagi lah bilangan murid yang menyertai kelas GM ni. Ya, walaupun kita tak dapat bersemuka secara ni terus, kita dapat bersemuka secara atas talian pun alhamdulillah. Okey. Cikgu rasa sampai di sini dulu kelas cikgu. Ini adalah sesi pengenalan. Pengenalan untuk murid-murid bersedia dengan menggunakan Google Meet. Untuk yang akan datang, dalam kelas ni juga cikgu akan sediakan latihan-latihan secara atas talian. Jadi murid boleh buat terus semasa dalam kelas Google Meet ni. Ya, untuk kelas yang kali ni cikgu akan agihkan link nanti dalam WhatsApp. Murid tengok WhatsApp group. Di situ akan cikgu sediakan soalan lah macam cikgu maklum tadi. Okey. So rasa sampai di sini saja dulu. So hingga kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.